الحمد لله الحمد لله القائل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah. Di sini khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti menggunakan telefon atau berbual-bual. Tumpukanlah perhatian pada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk berusahalah jauhi meminta-minta. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya bekerja dan berusaha. Sebaliknya, melarang umatnya bersikap malas dan hanya meminta-minta. Larangan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang menegah kita menjatuhkan maruah diri dengan bersikap malas dan hanya mengharapkan simpati serta ihsan orang lain sahaja. Tuan-tuan, Nabi SAW mengingatkan perkara ini dengan sabdanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla, wabda biman ta'ul, wa khairus sadaqah an dhahri ghinan, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah." Tangan yang di atas, yaitu yang memberi, adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah ialah yang lebih daripada keperluan tanggungannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Rawahul Bukhari. Saudaraku muslimin, bahkan seseorang yang malas berusaha dan hidupnya hanya meminta-minta ihsan orang lain akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan tanpa daging pada wajahnya. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atun min lahm." Seseorang yang sentiasa meminta-minta kepada orang lain akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya Islam menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah dengan berbagai cara selagi tidak melanggar syariat. Kita juga disuruh supaya bersikap ta'affuf, yakni memelihara diri dari meminta-minta.
sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273 yang bermaksud pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada sifat meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Saudaraku muslimin, ayat ini diturunkan untuk menceritakan kepada kita tentang sikap mulia sebahagian daripada para sahabat Nabi SAW yang terdiri daripada orang-orang miskin. Mereka tidak mengharapkan bantuan orang lain walaupun mereka sangat memerlukan, sehingga orang yang tidak mengenali dengan keadaan sebenar kehidupan sahabat Nabi SAW menyangka bahawa mereka adalah orang-orang kaya disebabkan mereka menjaga kehormatan diri mereka daripada meminta-minta kepada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah menjanjikan ganjaran pahala yang besar kepada hamba-hambanya yang berusaha dan bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Ini dinyatakan di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yaitu harta yang kamu belanjakan di jalan Allah, dan dinar yang kamu berikan kepada hamba untuk membebaskan, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Rawahu Muslim. Hadirin Jumaat sekalian, bagi mereka yang suka meminta-minta sedangkan tubuh badannya masih sihat, wajiblah dia berusaha sedaya upaya untuk mencari pekerjaan. Gunakanlah segala kemahiran yang ada dan kekuatan yang dimiliki serta peluang yang dibuka. Bekerjalah memperoleh hasil pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib hambanya sehinggalah dia berusaha untuk mengubah nasib dirinya sendiri. Sesungguhnya hasil yang diperolehi melalui apa jua kemahiran yang ada itu lebih baik dan mulia daripada bersikap malas dan hanya meminta-minta kepada orang lain. Ini berdasarkan hadis daripada Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la an yakhudha ahadukum hablah fayatiya bihuzmatil hatab ala dhahri fayabi'aha fayakuffa Allah biha wajhah khairul lahu min an yas'alun nas a'tahu aw man'ahu. Sesungguhnya seseorang dari kalangan kamu mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas belakangnya, kemudian dia menjualnya, sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya, yakni kehormatannya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, sama ada mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan muslimin, manakala bagi mereka yang malas dan sengaja enggan bekerja, masyarakat sewajarnya memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka supaya jangan bersikap malas dan hanya mengharapkan simpati orang ramai semata-mata. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memberi nasihat dan menegur kepada segolongan rakyatnya yang salah faham terhadap konsep tawakal dan berserah semata-mata tanpa usaha. Katanya, siapakah kamu semua ini?
Mereka menjawab, kami orang yang bertawakal. Lalu Sayyidina Umar menyatakan dengan tegas, kamu berbohong. Orang yang bertawakal yang sebenar ialah orang yang menanam biji benih kemudian bertawakal kepada Allah. Janganlah kamu malas mencari rezeki dan hanya berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki, sedangkan Dia tahu langit tidak akan menurunkan hujan dinar dan dirham. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tausiah berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hamba-hambanya yang berusaha, yang gigih bekerja mencari rezeki yang halal untuk nafkah diri dan keluarga. Kedua, umat Islam dilarang bersikap meminta-minta tanpa sebarang usaha sedangkan masih mampu bekerja. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mendahulukan nafkah untuk ahli keluarganya melalui usaha yang keras, kerana ianya akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله على آلائه وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة Kebawah Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, dan Kebawah Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahid Sofia, wa kadzalika sahibul fakhamah, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba والغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.